Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita sambung perbincangan fiqh sunnah kita. Pada minggu lepas kita masuk muka surat 136 daripada jilid 2 ni, iaitu orang yang tidak wajib berpuasa. Orang yang kalau dia tak puasa tu kita tak boleh nak denda lah kata kan. Jadi kita dah sebut beberapa golongan secara umumnya, iaitu tidak wajib ke atas orang kafir. Jazakallahu khair. Jadi kalau orang kafir tak puasa, tak bolehlah masuk mahkamah syariah, tak boleh. Begitu juga orang gila, anak kecil, orang sakit, musafir, wanita yang mengalami haid, wanita yang mengalami nifas, orang tua, dia disebut kat sini orang tua renta, maksudnya tua sehingga ke tahap dia tak mampu untuk nak berpuasa lagi dah. Wanita yang hamil dan juga wanita yang menyusukan anak dia. Jadi beberapa golongan ni kita kata tidak wajib berpuasa, tetapi dia ada pembahagian-pembahagian dia. Siapa yang boleh berbuka tetapi kena bayar fidyah, ada juga yang boleh berbuka dan dia punya penalty dia bukanlah penalty, dia berbuka dan ganti saja. Dan ada juga golongan yang dalam pandangan ni, sebab benda ni memang tidak dinafikan, bila dalam bab wanita, bab muslimat, memang banyak khilaf tuan-tuan. Memang banyak khilaf. Bukan saja dalam bab ganti puasa, dalam bab-bab lain pun memang banyak khilaf. Kenapa banyak khilaf? Sebab dalam bab-bab tu dia banyak memerlukan kepada ijtihad ulama. Jadi bila ijtihad ni dia akan jadi khilaf. Sebab orang ni pandang macam ni, orang ni pandang macam ni dan sebagainya. Tapi dalam bab muslimat ni, saya ingat kalau tengok dalam perbezaan mazhab, ramai yang kata dalam mazhab Hanabilah yang nampak gaya paling okey. Antara sebabnya sebab Al-Imam Ahmad ni sebagai riwayat sebut keluarga dia memang ramai perempuan. Dia ramai adik-beradik perempuan, dan begitu juga dia ramai mak menakan lah. Jangan kata mak menakan perempuan, mak menakan memang perempuan lah kan. Sebagai riwayatnya sebut macam tu. Wallahu a'lam. Tapi nanti kita tengok satu-satu. Berkenaan orang kafir dan orang gila kita dah sentuh dah minggu lepas. Orang gila ni maksudnya orang yang tak cukup akal, sehinggalah kalau satu hari Allah Subhanahu Wa Taala berikan kecukupan bagi dia, waktu tu baru dia wajib berpuasa. Selain tu tak perlu. Baik, ada pun anak kecil ni kita masuk minggu ni dan juga seterusnya. Ada pun anak kecil tidak wajib berpuasa, tetapi walinya wajib memerintahkannya. Walinya boleh memerintahkannya untuk berpuasa. Kita kata sekadar untuk pendidikan untuk dia, boleh. Ada hak macam tu. Maknanya kot kalau keluar golongan hak asasi ni kan, kebelakangan 2-3 tahun lepas kan duk kecoh hak asasi kan, muncul golongan hak asasi, kita ajar anak kita puasa. Dia pun main kata atas hak asasi tak boleh paksa budak ni puasa. Tak, agama membolehkan. Okey, bukan paksa dia tetapi pendidikan. Maksudnya kalau dia betul-betul tak larat, nampak gaya dah long life dah pun, tak apalah, bukalah, hang pun bukan wajib pun lagi. Tetapi wali tu dia ada hak untuk nak bagi pendidikan pada anak dia. Sama juga dengan isu aurat. Anak kecil, aurat tu kalau ikut pandangan yang dia ada dua pandangan, ada yang kata sama macam aurat orang besar. Tapi satu lagi pandangan lebih cenderung kepada kata aurat anak kecil ni masih belum wajib lagi ikut macam orang besar. Jadi kalau kita kata dalam keadaan tak wajib tu pun, tetapi untuk pendidikan nak bagi dia pakai, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Lebih baik, okey, supaya dia terbiasa dengan keadaan tu. Sama dengan puasa. Baik, kita tengok dalilnya apa dalam Sahih Al-Bukhari. Rubai' binti Muawis berkata, pada pagi hari Ashura, iaitu pada pagi 10 Muharram, pada pagi 10 Muharram, Rasulullah SAW mengutuskan beberapa utusan perkampungan kaum Ansar untuk mengumumkan, barang siapa yang pada pagi ini berpuasa, hendaklah dia menyempurnakan puasanya, dan barang siapa yang pada pagi ini berbuka, hendaklah dia berpuasa untuk waktu yang tersisa. Maknanya Nabi SAW memberatkan puasa 10 Muharram.
Bahkan puasa 10 Muharram ni saya ingat selalu kita sebut, pada awal Islam dahulu sebelum adanya Ramadan, 10 Muharram diwajibkan untuk umat Islam berpuasa. Okey, kemudian bila turun Ramadan dimansuhkan kewajipannya, dia jadi sunat muakkad lah. Begitu juga dengan puasa 3 bulan setiap tahun, pada asalnya diwajibkan, tapi dengan turunnya Ramadan dimansuhkan kewajipannya, dia jadi sunat berpuasa. Sama juga dengan solat tahajud. Pada awalnya solat tahajud diwajibkan untuk seluruh umat Islam pada ketika zaman Nabi SAW. Lalu kemudian dimansuhkan dan dia jadi apa dia? Dia jadi sunat muakkad lah. Okey. Jadi ketika tu sedemikianlah, banyak hukum-hukum yang dia ikut ke Allah Subhanahu Wa Taala turunkan berperingkat. Sama juga dengan hak pewarisan harta. Pada asalnya masa awal hijrah Nabi SAW sehinggalah kepada perang Badar, pada ketika tu mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW, kan Nabi match kan, dia couplekan apa ni Muhajirin dengan Ansar kan. Maksudnya orang ni okey bagi ni tolong, orang ni bagi ni tolong. Siapa yang ada alhamdulillah lah, siapa yang tak ada tu memang itu yang jadi duduk kat masjid dan sebagainya tu. Jadi orang yang ketika dipersaudarakan tu, mereka sehinggakan berhak mendapat harta warisan daripada saudara dia, walaupun tidak ada pertalian darah, walaupun bukan adik-beradik, walaupun bukan anak ayah dan sebagainya. Tetapi kemudiannya pada perang Badar perkara itu telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ada beberapa hukum-hukum yang macam itulah. Baik. Adapun 10 Muharram ni Nabi memberatkan, siapa puasa Nabi kata habiskan puasa, tetapi siapa yang pada pagi-pagi ni pun dia dah makan dah berbuka, tak puasa, maka Nabi kata berpuasalah untuk waktu yang tersisa. Cuba dapat juga mana pahala yang boleh. Okey, mana yang lebih ni cuba puasa, tahan makan sampai waktu maghrib. Setelah itu kata sahabat, kata Rubai, kami berpuasa dan memerintahkan anak kecil kami untuk berpuasa. Ini sahabat dia faham. Jadi bila Nabi SAW nampak gaya memberatkan puasa Ashura, mereka pun suruh anak mereka pun puasa juga. Maka kemudian dia kata, kami pergi ke masjid dan membuatkan anak-anak itu mainan daripada wul. Jikalau salah seorang di antara mereka menangis kerana kelaparan, kami berikan mainan itu kepadanya sehingga dia tak jadi menangis sampai waktu berbuka. Okey, jadi kalau kita tengok kanak-kanak yang buat mainan daripada wool ni, maknanya memang kecil lah. Budak sekolah rendah tak main mainan antara ni kita kan. Maknanya memang anak kecil, nak bagi apa? Nak bagi kebiasaan dekat dia. Boleh buat macam tu Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Cuma saja pesan saya jangan terlalu obses lah juga dengan benda ni. Tengok-tengok, kalau mampu okey, tak mampu tak apa, tunggu tahun depan. Okey. Kemudian ni kita tengok hari ni insya-Allah. Orang yang diizinkan berbuka iaitu golongan yang tak perlu puasa Ramadan dan dia wajib membayar fidyah, tak payah ganti, bayar fidyah saja. Okey, dia kategori dia, ingat saya cakap tadi 3. Yang pertama, dia diizinkan berbuka dan dia perlu bayar fidyah saja, tak payah ganti. Yang kedua, orang yang boleh berbuka dan dia wajib ganti, tak boleh bayar fidyah. Yang ketiga, dalam buku ni ada juga pandangan orang yang boleh berbuka tapi fidyah kena, ganti pun kena. Tetapi ni benda ada khilaf. Nanti kalau sampai kita tengoklah, insya-Allah. Baik, yang pertama orang yang diizinkan berbuka dan wajib bayar fidyah. Dia kata orang yang mendapat rukhsah ataupun keringanan untuk berbuka, yang pertamanya adalah orang tua. Orang tua hak tak larat puasa. Wanita yang lemah, orang kata apa, yang jenis tekanan darah rendah tu kan. Kalau puasa pukul 11, pukul 12 boom, pitam, pingsan. Memang tak boleh. Jenis macam tu. Orang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Maksudnya orang yang sakit yang kita kata sakit kronik. Dia sakit ni ada dua, sakit sementara dengan sakit apa? Sakit kronik. Sakit kronik ni apa maksud? Apa maksud kronik? Perkataan kronik tu sendiri apa maksud dia? Susah nak lega. Kronik ni apa maksud kronik? Apa maksud kronik? Apa maksud kronik? Dia lepas PKP ni stok saya pula tanya. Apa maksud kronik? Kronik ni datang daripada perkataan kronos. Kronos ni maksud dia masa dalam banyak cerita lah, mitos Greek dulu. Tapi kronik ni kronos ni maksud dia masa. Bila kita cakap kronik, sakit kronik, maksud dia apa? Selalu saya tengok sok khabar silap guna.
Kalau orang tu sakit tenat, maknanya sakit kuat, pesakit itu terkena COVID-19 umpamanya, dan dia sedang sakit kronik. Salah. Kronik ni sakit yang masa dia berpanjangan, yang sekali kena selalunya tak sembuh dah. Umpamanya apa? Mazhab 3, tahu mazhab 3? Kita ada mazhab 4 fiqh dengan mazhab 3 mazhab 3 penyakit. Apa dia? Kencing manis, darah tinggi, jantung. Hak 3 ni sekali kena susah nak baik. Kanser satu lagi. Kanser lagi lah pula, dia escalating kan. Maksudnya dia makin apa? Dia makin teruk kan. Dia makin ni. Jadi ni contoh kita kata sakit kronik yang sekali kena dia memang susah nak baik. Diabetes kena payah nak baik. Okey? Jadi orang yang sakit macam ni macam mana diizinkan berpuasa? Orang yang kita kata kalau dia punya sakit tu menyulitkan untuk dia berpuasa. Umpamanya kalau orang sakit jantung, dia tak boleh tinggal ubat dia, umpama gitu. Kalau tinggal ubat dia susah-susah meninggal dunia, kata tak boleh keadaan sedemikian. Okey, itu sakit tu sebab dia lebih kepada dia kena apa? Dia kena makan. Ada juga orang sakit perut kan. Dia sakit perut dia tu bukannya maksudnya dia tak boleh tak makan langsung, tapi dia bergantung pada ubat tu, kes ubat tu. Ada juga kes yang doktor cuba jarakkan, maksudnya tak apalah kalau dia nak puasa, ubat pertama makan masa sahur, lepas tu makan terus masa berbuka. Ada juga try macam tu, tapi tak ada juga. Mari juga dia punya penyakit tu, orang jenis sakit sedemikian. Sebab tu saya ingat dalam mazhab Syafi'i dia sebut orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Okey, bukan kata tak boleh sembuh. Saya suka perkataan dia tidak ada harapan untuk sembuh, sebab ada juga kes-kes yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba sembuh. Ada juga, kita tak nafi. Tetapi kebiasaannya sakit macam tu kita kata memang tak apa, memang payah nak sembuh lah. Okey, jadi orang sakit macam tu, bukan semua. Saya ingat Ustaz Kadir masa dia mengajar di Istimak Jumaat tu, ada saya duduk dengar dia mengajar. Dia kata kalau contohnya orang yang sakit, tapi sakit dia tu sakit perut sebab masa sahur tu dia terlebih makan kan. Orang biasa sahur orang makan sepinggan, dia tiba 3 pinggan. Lepas tu bila mai waktu puasa, perut jadi sakit perut, jadi sebu perut macam tu. Boleh tak dia buka? Boleh tak dia buka? Tak boleh. Ulama kata tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sakit perut sebab hang terlebih makan. Hang lagi makan lagi. Ya. Macam mana? Yelah, dia berguling tu sebab dia terlebih makan. Kenapa pula dia nak buka, dia nak pergi makan lagi? Kalau appendix tu sebab appendix, bukan sebab makan tu. Yang ni memang kes dia makan banyak sampai sebu perut, terguling tu. Tak apa, itu sebab appendix, bukan sebab makanan tu. Kalau dia suspek appendix tak apa, buka-buka ganti hari lain lah kalau tu. Ni kes yang makan sampai terlentang tu, betul? Kes makan terlentang pasal sebut. Macam saya, kalau saya makan lebih, dia jadi sebu perut tu. Jadi sakit perut. Yang sakit tu lah mak kata tak boleh lah buka. Sakit pun sebab terlebih makan, betul? Kalau appendix apa cerita lain cerita lah. Baik, kemudian siapa lagi? Kenapa dia kata orang yang sakit tiada harapan untuk sembuh? Sebab kalau orang sakit ada harapan untuk sembuh, dia boleh buka tak? Dia boleh buka. Tapi tu kes dia kena ganti. Hak ni kes kena bayar fidyah. Nampak tak beza dia? Kes yang orang yang bayar fidyah saja. Kemudian dia kata, pekerja berat yang tidak mendapat hasil lain selain daripada pekerjaan tersebut. Yang ni pun sebenarnya bila saya tengok balik dia kata pekerja berat yang tidak mendapat hasil lain selain daripada pekerjaan tersebut, sebenarnya kena tengok juga. Kena tengok macam mana? Ada orang yang kerja dia kerja berat tetapi kerja dia bermusim. Betul tak? Sebagai contoh apa? Senang kalau kita tengok. Sebagai contoh pemain bola umpamanya. Okey, pemain bola ni dia fizikal kan. Saya ingat beza antara match tu kadang-kadang 3 hari kot. Maksudnya 3 hari kena berlari 90 minit. Nak pula kalau striker tu lagi sakit jantung tu kan. 3 hari lawan. Ada kadang-kadang bila musim tengah rapat tu kadang-kadang beza selang sehari ataupun selang 2 hari saja. Dia kategori kerja berat tak? Dia kategori kerja berat tak? Kalau dia tak makan tu macam mana dia nak kalau dia berpuasa lagi baiklah. Tetapi kalau dia tak mampu, dia boleh berbuka tapi dia tak boleh bayar fidyah. Dia kena apa? Dia kena ganti. Kenapa dia kena ganti? Sebab kerja dia bermusim. Okey, katalah musim bola daripada
Daripada berapa lah? Saya dulu lah duk selalu tengok Liga Spanyol tu. Daripada tak silap saya bulan 8 kot. Bulan 8 bulan bulan 8 bulan 9. Bulan 10 gitu dia start dia punya main dia. Sampai bila? Sampai bulan 5 tahun depan. Jadi daripada bulan 6 sampai bulan 10 tu dia ada masa rehat 4 bulan. Okey? Jadi ketika tu boleh tak dia ganti dia punya puasa dia? Boleh? Kalau macam tu dia tak boleh bayar fidyah, dia kena ganti puasa dia. Ataupun barangkali orang yang kerja berat, orang yang buat construction umpamanya kan, dia buat pembinaan dan sebagainya, dah habis siap bangunan tu dia ada masa untuk puasa. Yang tu dia kena ganti puasa dia. Ini kalau kerja berat tu memang tak berhenti sepanjang tahun kita kata kan. Yang tu lain cerita dia. Okey. Dia kata mereka semua diperbolehkan berbuka jikalau puasa sangat memberatkan mereka. Jikalau puasa sangat memberatkan, maknanya tak larat. Kalau larat tak apa. Namun sebagai gantinya mereka wajib memberi makan untuk setiap hari satu orang miskin. Okey, kat sini saya ada soalan sikit. Adakah orang tua dari segi kesihatan perut dia sihat? Okey, dari segi kesihatan perut dia sihat. Dia tidak ada masalah. Maksudnya makan dia selera kan? Kalau bagi makan tu memang cukup selera, tak ada masalah dari segi makan. Lepas tu dia tak ada dari segi pembuangan dan sebagainya, dia tidak ada masalah. Tetapi dia punya kes dia bukan sebab dia tua, bukan sebab dia ada masalah perut, tetapi kes dia adalah dia orang tua sehingga dia dah masuk umur nyanyuk. Macam mana? Macam mana? Ya. Dia wajib ganti ke wajib bayar fidyah? Bayar fidyah saja sebab nyanyuk mana ada berhenti. Kita kata kan? Maksudnya waris apa pun tak ada. Yang tu kita kata termasuk dalam qul atiullaha man istata'tum, taati Allah setakat mana kamu mampu. Dia pun dah nyanyuk, dia dah tak boleh bayar. Dia pun tak ada anak, dia tak ada waris, dia tak ada saudara. Yang tu mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Okey? Yang tu memang tak boleh nak buat apa, kita kata kan. Okey. Jadi kalau kes macam tu perlu dia puasa? Tak perlulah. Sebenarnya saya sebut tu saya teringat kes Allahyarham nenek saya dulu macam tu lah. Tapi alhamdulillah lah adik-adik mak saya ramai. Jadi uruskanlah setiap tahun tu keluarkan fidyah untuk dia, setiap tahun keluarkan fidyah untuk dia. Okey, afdal macam tu. Afdal macam tu. Soalan Pak Ki tadi, boleh tak saya puasa ganti untuk mak saya? Afdal macam tu. Kalau ada waris dia yang boleh menggantikan, afdal dia gantikan. Tapi kalau semua waris, Allah kata Allahyarham mak lu berapa hutang puasa? Ada 120 hari. Hoi, kata adik-beradik pula 3 orang. Ambil 40 hari, ambil 40 hari, ambil 40 hari, beda 40 hari. Kata tak mampu kot, tak mampu bayar fidyah jelah. Okey? Afdal menggantikan. Sama sebab dia daripada soalan yang hadis Ibnu Abbas tu, yang ketika masa haji tu ada orang yang dia tanya, tahu tak hadis tu? Ibnu Abbas duduk belakang unta Nabi SAW pada musim haji, maknanya 10 hijrah lah. Kemudian ada seorang muslimat datang tanya berkenaan ayah dia meninggal dunia dan tak sempat buat haji. Okey, boleh tak digantikan haji untuk ayah dia? Nabi SAW kata itu lebih berhak untuk berbuat sedemikian. Hadis tu masyhur hadis tu sebab Ibnu Abbas kata muslimat yang tanya tu memang segak bukan main. Memang segak bukan main. Sehingga kan Ibnu Abbas tengok tak berpusing kepala lah. Lalu Nabi SAW hulur tangan dia, pegang kepala Ibnu Abbas, dia pusing balik ke depan. Atas tu lah. Tak, ingat kan bagi nak cakap alik jangan tengok lama. Sebab dia fatwa tu keluar atas yang Nabi kata pandangan pertama adalah pandangan kamu. Maknanya kalau tertengok tu tak apalah. Tapi yang pergi pusing balik tengok tu, yang tu pandangan syaitan. Sebab tu dia kata jangan tengok pertama, jangan beralih. Sama macam hadis tadi. Jawab je tak boleh. Nabi SAW dia pegang kepala Ibnu Abbas, dia pusing juga ke depan. Okey, tapi yalah itu cerita lain lah. Cerita asalnya adalah kalau seorang waris tu dia meninggal dunia, dia tak sempat puasa ataupun dia tak sempat haji, maka afdal waris dia gantikan dia. Kalau tak larat gantikan, upah orang lah ganti haji untuk Allahyarham ayah. Okey, tak apa, boleh, tak ada masalah. Okey. Dekat situ timbul pula soalan. Ini perbezaan mazhab. Timbul pula soalan, macam mana kalau seorang itu dia meninggal dunia dengan ada hutang solat dia? Ni memang jam sikit. Ada hutang solat. Okey, maksudnya menuju akhir hayat dia nyanyuk macam Allahyarham nenek saya tu, menuju akhir hayat dia. Allah, siang malam pun dia tak ingat dah. Jangankan siang malam,
Makan minum pun dia tak ingat dah. Maksudnya dia boleh makan, dia kegemaran dia lu telur separuh masak. Dia boleh makan telur separuh masak tu pagi saja boleh sampai 7 biji. Bukan sebab dia lapar ke apa, tapi sebab apa? Dia lupa yang dia dah makan, dia lupa yang dia kenyang. Jadi keadaan macam tu pagi, petang, siang, malam dia tak ingat apa dah. Dia jumpa saya, dia tak ingat dah siapa. Cucuk cicit dia lagilah dia tak ingat siapa. Anak dia pun hak dia ingat 2 orang sampai akhir-akhir ayat dia memang kalau pergi rumah dia, anak dia pemain, dia kata terima kasihlah datang rumah saya, padahal anak dia. Sehingga kan saya ingat masa anak dia meninggal dunia tu pun dia tak tahu pun yang meninggal dunia tu anak dia. Okey, jadi disebabkan tu dari segi solat dia pun kita kata tak tahu, siang malam pun dia tak tahu habis. Jadi dia meninggal dunia dalam keadaan macam tu, adakah waris dia perlu menggantikan solat dia ataupun tidak? Wallahu alam. Sebahagian jumhur ni kata tak perlulah, tetapi ada juga sebahagian dalam mazhab Syafi'i yang bercakap berkenaan fidyah solat. Ada, memang ada. Syafi'iyah dalam pandangan mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab Syafi'i ataupun Syafi'iyah samalah. Mazhab Syafi'i maksudnya bukan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Syafi'iyah maksudnya apa? Syafi'iyah maksudnya mazhab Syafi'iyah sama. Bukan, kalau anak murid selalu kita cakap sahibul Syafi'i. Maksudnya sahabat ataupun anak murid Imam Syafi'i. Kalau kita kata dalam mazhab Syafi'i ni luaslah, mungkin Imam Nawawi, mungkin kan. Orang yang tak sempat belajar dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi memang ada di dalam Syafi'iyah ataupun mazhab Syafi'i perbincangan berkenaan fidyah solat, memang ada. Okey, dibayarkan fidyah untuk menggantikan solat yang dia tertinggal. Dan tak silap saya Kedah ada buat macam tu. Fidyah solat. Yang tolak tu ada dalam pandangan mazhab Syafi'i, tapi dia bukan satu pandangan yang apa? Bukan satu pandangan yang kuat lah kita kata. Itu pun pandangan saya ingat memang ada dalam kitab ada sebut tu, tetapi dia bukan satu pandangan yang kuat. Dia kadang-kadang macam ni. Antara riwayat dengan fiqh ni kita kena bagi seimbang tau. Kadang-kadang bila riwayat kita tak tengok fiqh, jam tu kan, memang jam sungguh. Sebagai contohnya yang bayar lah kan, macam bayar fidyah dan sebagainya kan. Dalam hadis Nabi tak pernah sebut beras. Malahan makanan ruji pun Nabi tak pernah sebut. Nabi tak kata bayarlah dengan makanan ruji, Nabi tak pernah sebut. Nabi kata bayar dengan gandum ataupun tamar. Tetapi ulama fiqh yang bawa keluar hukum di situ, nampak gaya maksud Nabi itu adalah makanan ruji. Itu atas fiqh. Sebab tu kalau ngaji hadis tak ngaji fiqh memang jam sungguh ya. Tapi dalam masa yang sama, kalau fiqh tu terlalu pusing sangat, pusing naik turun ni apa semua, lalah bawa keluar hukum, akhir sekali kita kena tengok juga ada tak riwayat sebut macam tu. Okey, ada riwayat sebut macam tu. Macam tolak tarik beras tu, pada saya beras ni zaman Nabi dah ada dah, betul tak? Ada tak riwayat sahabat tolak tarik beras? Tak ada, tak perlulah kata. Okey, jadi dia kena seimbangkan. Bukan semua benda dalam fiqh yang kita kena tengok zaman Nabi ada ke tak. Ada juga memang betul benda baru, tidak dinafikan. Tetapi ada juga benda-benda yang kalau kita tengok tu, riwayat zaman Nabi tu kita kata tak berapa menyokong lah kata kan. Saya ingat lebih kurang setengah tahun lepas kami bincang berkenaan hukuman rejam. Okey, hukuman rejam kata ada pandangan contemporary yang kata kalau hukuman rejam tu digantikan dengan tembak dengan pistol. Okey, tembak dengan pistol. Rejam tu dia mati tak? Mati kan? Rejam tu konsep dia kita baling batu tu laju zuk kan. Jadi dia kata dikiaskan kalau tembak sekali guna pistol boleh, tak ada masalah. Okey, itu dari sudut fiqh. Tapi kita tengok dari sudut riwayat. Zaman Nabi SAW kalau nak buat sama boleh. Lastik ataupun ambil batu besar satu, pum ketuk sekali, batu juga tau. Pancung boleh. Dia sebab dia nak samakan dengan hukum rejam tu. Jadi maksudnya dia dah ditanam separuh badan, kita nak bagi dia cepat mati, so ambil batu kecil, ambil batu ni kan, bagi kepala dia, pum kena sekali, kena concussion, meninggal dunia tu kawan tu. Adakah perkara tu terjadi pada zaman Nabi SAW? Tak. Malahan ada riwayat daripada Ali kata jangan guna batu besar sangat, jangan guna batu kecil sangat, guna yang sederhana. Jadi tu kami duk bincang, Allahu alam, setakat kami bincang tak setujulah kata hak boleh dengan pistol tu, sebab nak kata zaman Nabi tak ada ketuk sekali bagi mati. Macam bagi cakap tadi, nak kata cepat mati pancung boleh, tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh jam. Allah sendirilah, sebab dalam surah Al-Ahzab tu ada benda tu.
Okey? Jadi itu keseimbangan tu. Antara macam mana nak seimbang Ustaz? Oh yang ni memang kerja orang ahli dia lah, kata kan. Saya pun bukan ahli lah bidang tu. Nak kata hadis tu tak kena guna fiqh, tak boleh juga. Tapi nak kata kalau fiqh tu mendalam sangat sehingga akhirnya benda tu dah ada zaman Nabi tapi tak ada riwayat, tak berapa kena juga. Sebagai contoh lagi, Al-Imam An-Nawawi pernah komen berkenaan pandangan Imam Asy-Syafi'i. Yang ni bukan Syafi'i lah, ni memang Imam Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i sebut khinzir itu adalah najis mughalazah. Kita tahu kan dalam mazhab Syafi'i khinzir adalah najis mughalazah. Al-Imam Nawawi dia tak, walaupun itu pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, tapi dia tak ambil pandangan tu. Dan dia memang dia ada sebut, dia kata saya harap, dia kata Imam Syafi'i pandangan dia bersama dengan jumhur dalam bab ni. Tetapi alasan Imam Syafi'i itu kenapa dia kata khinzir itu adalah najis mughalazah, dalil tak ada dalil. Tetapi di atas dasar, satunya dalam mazhab Syafi'i ini memang banyak guna kias. Dia punya sumber hukum tu dia banyak guna meluaskan kias. Dia kata anjing tu dia punya anjing tu najis mughalazah. Yang tu pun khilaf lagi, tapi dalam mazhab Syafi'i seluruh anjing tu memang najis mughalazah. Okey? Dia kata anjing tu najis mughalazah. Kalau kita tengok khinzir wal khanazir aqbah min kilab, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata khinzir tu lagi huduh daripada anjing ni, kata. Sebab rupa jijik anjing ni khinzir. Anjing ni kadang dekat kita tak bau pun, tapi khinzir kalau pi kat zoo negara tu, kandang dia sana. Kita duduk kandang lain dah bau lain macam dia punya busuk kan. Datang dekat punya kandang apa? Punya kandang khinzir kita kata kan. Babi ya, senang sama benda sama. Apa? Dia saya ingat saya pergi dengan sepupu saya. Dia bengang tak tahan bau busuk. Dia maki babi, dia kata babi kau babi, dia kata. Natang tu memang dari khinzir, memang dah babi pun. Okey, jadi kata Imam Syafi'i, dia kata khinzir tu atau babi tu lebih buruk, lebih huduh daripada anjing, dia kata. Bau dia lagi busuk, muka dia pun lagi huduh. Jadi dia kata kalaulah anjing tu mughalazah, maka khinzir tu mesti sama mughalazah dengan anjing tu. Kita nampaklah dia punya dalil tu bukannya maksudnya alasan cokiah-cokiah. Tetapi ulama lain tanya, zaman Nabi ada ke tak khinzir? Zaman Nabi ada tak khinzir? Ada, mestilah ada dalam Quran kan sebut khinzir. Tetapi pada zaman Nabi tak pernah suruh samak pun najis khinzir. Dia najis tapi dia bukan mughalazah. Dia haram dimakan kan? Dia haram dimakan dan dia najis. Jumhur ulama kata dia najis. Maliki saja yang kata najis pun tidak, tapi haram dimakan. Tapi jumhur ulama lain kata dia haram dimakan dan dia najis, tetapi bukan mughalazah. Maknanya kalau kena tu tak perlulah basuh satu air tanah 6 kali air 6 kali air biasa, tak perlulah. Dia basuh biasa guna tu sanitizer ke apa, sudah boleh nak solat apa dan sebagainya. Okey. Jadi ni kes yang kes yang dia daripada fiqh betul, tetapi hasil akhir tu kita boleh nilai balik zaman Nabi ni macam ni ke? Tetapi nak kata semua benda macam tu pun tak boleh kot tuan-tuan. Ni kita pakai topeng kan, COVID-19 ada. Kata zaman Nabi tu ada kat wabak tak ada orang pakai topeng. Tak boleh cakap macam tu. Okey, itu lain, ketika tu lain dari segi kemahiran sains dan teknologi masa tu lain. Okey, itu kita kena tengok balik pada maqasid syariah dan sebagainya. Okey, jadi benda ni dia tidak semudah soalan ustaz. Sekarang ni saya nak tahu zaman Nabi macam mana saja. Dia tak semudah tu soalan dia. Okey, tapi kalau nak kata semua benda kita boleh ikut, tak payah tengok zaman Nabi, waktu pun melampau juga. Dia kena tengah-tengah. Ya. Khinzir masuk masjid. Memang babi masuk masjid tu. Kalau dalam ikut kita kata jumhur masyarakat mazhab Syafi'i memang mereka sama. Dan samak tu siapa cerita kat saya? Saya rasa Ustaz Syahri kot. Tuan-tuan boleh tanya Ustaz Syahri. Memang ada bisnes. Kan? Mahal. Betul tak? Mahal. Tak, sebab itu saya duduk sembang dengan Ustaz Syahri, kata kita ni kalau teruk kerja pun kita pergi samak kapal tu. Sebab upah dia beribu. Satu kapal bukan 300-400 je, memang beribu nak kekeh. Tu 40,000 tu dia. Duduk sembah dengan air tanah dan sebagainya. Memang kalau dalam mazhab Syafi'i selalu memang mereka sama. Ini memang jumhur masyarakat kita memang macam itulah. Bukan saja
dari segi berhati-hati tu bukan saja yang ni bukan dalam mazhab Syafi'i, yang ni lebih kepada keberhati-hatian masyarakat kita. Okey, sehingga baru ni saya dengar jangankan troli, baru ni saya dengar bukan Ustaz Aiman Al-Kiti, dia Usuluddin. Ada seorang lagi ustaz dari KM yang dalam fiqah tu, tapi dia memang alim dalam mazhab Syafi'i. Memang saya pun suka dengar. Maksudnya, ialah tak semestinya semua pandangan tu memang kita ikut, tapi paling kurang kita tahu apa dalil dia. Oh, yang tu pun kemah tu, betul? Jadi dia cerita orang tanya berkenaan dengan dia sewa rumah yang mana penduduk sebelum dia tu adalah penduduk Cina bukan Islam, dia kata. Perlu tak dia samak? Dia kata memang kebiasaan masyarakat kita berhati-hati tu dia samak satu rumah, kan? Tetapi pada hakikatnya dalam Islam ni al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak diangkat dengan rasa syak wasangka. Jadi sekadar kita syak wasangka, rasanya sini pernah kena daging khinzir kot, rasa sini pernah kena daging khinzir kot. Sekadar syak wasangka macam tu tak perlu samak, ada tak? Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya macam tu lah. Tetapi memang keberhati-hatian masyarakat kita, memang kalau tu samak, kalau ni samak dan sebagainya lah. Yang ni satu tahap dia jadi susah balik lah. Macam yang ada orang troli tu, dia nampak orang tolak, itu pun satu hal yang hampir masa tu orang bincang samak. Saya duduk fikir, hang tak boleh fikir ke hang duduk kat negara Islam. Memang anjing ni memang benda yang serius, benda yang memang kamu pun tahu benda tu berat di mata orang Islam. Kita pula dalam mazhab, kalau dekat Maliki ke apa, mungkin ringan sikit. Sini pula memang mazhab Syafi'i memang sangat apa? Sangat sensitif benda ni. Okey? Betul tak betul tu satu hal, tapi dalam bab sensitiviti orang, kita kena jaga juga. Bukannya bila benda tu salah kita boleh langgar macam tu. Dia bukan macam tu. Sebab hubungan dengan Allah ada juga hubungan dengan manusia. Kena jaga benda tu. Okey, jadi dia bawa dalam troli, duk tolak anjing kan. Apa benda lah hang fikir pergi supermarket tolak anjing gitu. Benda ini dasar tak hormat lah kita kan. Lepas tu kesnya dia dah satu hal. Lepas tu apa yang mereka buat adalah mereka samak semua 400 troli dekat tu. Oh, ini memang jenuh. Okey, pada hakikatnya dia tak perlu samak, melainkan kalau yakin ada najis kat situ. Yakin ni apa dia? Sama ada kita tengok kan, kita tengok memang ada najis kat situ, ataupun bau dekat-dekat tak ada najis anjing ke jilat dia tak ada, tapi dekat bau hamis lain macam ke tu kan. Kata, oi ni aku rasa orang yang ni dah tadi tolak troli tadi tu. Masa tu nak samak boleh tak? Boleh, tak ada masalah lah. Okey, tapi tak perlulah kita kata apa sampai keadaan samak umur itu susah lah kita kan. Ya. Ya. Kita bukan tahu troli mana. Ya. Ya. Betul. Hatta kalau arak pun ada tak kemungkinan tertumpah, tertitik sikit masuk kat kita punya daging frozen, kita pula balik pergi rebus ke apa. Kemungkinan sentiasa ada. Alhamdulillah satunya Giant macam Giant kita ni memang Giant halal. Memang tak ada tu. Saya tergelak tu bukan apa. Minggu lepas ke 2 minggu lepas saya pergi Giant. Pergi duk tolak troli dengan anak isteri tu. Duk beli barang apa semua. Sikit lagi ada seorang Cina datang kat saya. Bukan saya pakai kopiah kot. Bukan dia datang kopiah, dia tanya saya apa? Saya terkejut ke? Dia datang, dia kata, "Ustaz," dia kata, panggil saya. Saya tengok Cina, "Oi, ini orang Islam ke aku nak bagi salam?" Aku tak tahu kan. Sekali masa saya fikir tu kata, "Ustaz, air yang minum-minum yang haram ke ada?" Dia tanya macam tu kan jadi sini. Saya pun macam, "Oi, terkedua gitu kan." Lepas tu dia nak tengok saya kata air haram kata kan. Air yang haram punya ada. Itu arak ada kata. Air yang curi haram. Nak yang haram hang curi tau. Saya tak fikir nak sebut macam tu. Nak haram hang curi. Saya tak fikir lah macam tu. Jadi dia tanya macam tu, saya kata, "Oh tak ada, sini memang Giant sini memang Giant halal lah," kata kan. Dia pusing kat kawan dia kata tu, "Mau ah." Masa dia fikir. Cuma saya tergelak sebab saya terkedua dia sebut tau. Dia kata, "Ustaz," dia pandai nak panggil ustaz tau. Dia kata, "Ustaz, air haram ada?" Dia kata. dia nak sebut arak kata kan. Jadi balik pada tadi dari sudut najis tu, kalau kita tak yakin, tak ada nampak depan kita, maka tak perlu
tidak perlu disamak. Itu kata Utsaimin rahimahullah, yang bila bila disebut berkenaan al-yakin la yazulu bisyak ni daripada hadis Nabi, da' ma yarbik ila ma la yarbik. Nabi kata ambil da' ma la yarbik ila tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragu, ambil perkara yang kamu tak ragu-ragu. Syekh Utsaimin kata perkataan Nabi ni ringkas, tapi ni pada hakikatnya rahmat yang besar untuk kita. Cuba fikir balik. Betul, rahmat besar untuk itu. Baju kita, boleh tak kita pasti 100%? Umpamanya tadi sebelum saya turun, saya tarik kain baju sidar kan. Tarik baju sidar, dekat atas tu barangkali ada najis kucing, barangkali. Boleh tak saya pasti 100% jubah saya ni tak terselit sikit ke? 100% pasti? Tak boleh. Betul tak? Jadi kata Utsaimin, kalau berdasarkan benda yang kita syak tu, jatuh hukum, dia kata berat kita, dia kata. Berat sungguh. Angkat takbir Allahu Akbar, terfikir, aku tadi wuduk, aku basuh kaki kiri ke tak? Umpamanya macam tu. Batal solat, kena ulang balik. Dia kata memang tak payah dikejar kita tu. Ya? Kalau terkena najis berat. Ya. Najis apa? Anjing main jilat atau kalau katakan kita tak mensucikan dalam cara yang betul ya. Sekali yang Okey. Ya. Adakah dianggap walaupun kita mandi macam ni, kita Ya. belum lagi Ya. daripada ni najis yang Ya. Dia tak kira suci lagi. okey. Kalau lah kata dia tak ada hadis kan syak apa yakin dari mengatasi syak. Kalau katakan arak bubuh atas kain yang Okey. baju dan dia buat kiam. Ya. 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 Kita respect. Okey. Setiap baju ataupun yang kita beli ni ramai benda orang kata. Okey. Kita Kita kena basuh. kena basuh dengan cara yang tadi atas Jumaat. Apa ni, arak tu arak minum ke arak bukan minum? Arak minum. Kalau kau ni kena buat macam menyerang. Ya. Ya. Okey. Dia di atas dasar andai, maksudnya bukan keyakinan kita nampak, dia tak jatuh hukum. Melainkan kalau contoh kita beli baju tu kan, kita beli baju tu bertumpuk wine umpamanya, yang tu kena lah. Tapi kalau kena bagi orang kasbah kan baju. Kalau apa? Baju tu kasbah. Itu bukan di atas dasar yang tu dia tidak dibolehkan, bukan di atas dasar sebab dia arak, tapi sebab dia terlibat dalam mempromosikan arak. Di atas dasar tu. Sebab kan arak kan ada mansus dinaskan 10 orang yang terlibat dalam arak tu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau macam tulis kasbah tu bukan sebab ain arak tu ada pada baju tu, tapi sebab dia mempromosikan. Jadi kes tu lah. Okey. Wallahu alam. Tapi ala kulli hal nak menceritakan dari segi najis macam tadi yang bab kita tanya tadi tu, dia tak basuh dengan tanah dengan 7 kali. Dia memang kena basuh macam tu sebab Imam Malik rahimahullah dia sebut benda tu sendiri adalah ta'abbud. Dia di sebahagian daripada ibadah. Sebab Imam Malik kata, hujah dia kuat tu, saya cenderung pada Maliki tu. Dia kata kalau ada najis, kita nampak najis anjing contoh. Walaupun dalam mazhab Maliki najis anjing tu berbincang lagi, tapi tak apa, saya bagi contoh. Dia kata ada najis, kemudian kita jeruh dengan air. Kan? Kita jeruh dengan air, najis tu pergi jatuh dalam longkang. Kita pun jeruh lagi sampai dah tak ada nampak. Kita jeruh 1 2 tak nampak najis kat situ. Ada sepatutnya dia kata kira bersih dah. Betul tak? Tetapi dia kata kenapa kita kena juga basuh dengan tanah sekali dengan ulang-ulang dengan air biasa? Sebab tu sebahagian daripada ibadah. Jadi memang dah agama minta macam tu, dia kata. Jadi walaupun mata kita nampak bersih, kena juga basuh macam tu. Jadi walaupun cuma saja dalam mazhab Syafi'i betul anjing ni dia punya najis dia punya bulu dia semua. Bulu dia tu sebab di atas jangkaan dia mesti jilat bulu dia. Betul lah maksudnya hujah dia tu. Cuma dalam mazhab Maliki dalam bab anjing ni Imam Malik memang ambil zahir hadis tu. Nabi kata idza walagha ina ahadukumul kalb. Nabi kata apabila bekas minuman kamu dijilat anjing. Memang kata Al-Imam Malik pandangan dia betul-betul kalau anjing jilat bekas minuman saja. Slipper tak payah dia kata. Maknanya tak payah sama. Dia kata betul-betul bekas minuman saja. Jadi dalam mazhab Maliki paling luas lah. Sebab anjing dia ada penyakit ni bila kalau bukan minuman dia perkara yang tak masuk ke cuci dia maka penyakit ada gula juga akan bau macam dia jadi anjing gula juga.
memang kajian dekat industri Morocco sebut macam tu. Dia cuma bawa mudarat dari segi kalau anjing tu dia jilat bekas minuman saja, sebab bekas minuman ni selalu basah. Kalau contoh dia jilat slipper ke apa, tak ada masalah. Malahan kalau dia minum daripada takungan yang tempat orang basuh baju, hak tu pun tak ada masalah. Cuma kalau dia jilat saja. Tapi Imam Malik sendiri dia punya hujah dia berdasarkan apa? Itu pada saya memang kuat walaupun melawan jumhur. Hujah dia berdasarkan pada dalam Quran, bukankah kita boleh guna anjing untuk tangkap binatang, dia kata. Kan? Kalau binatang tu dah gigit bawa, Allah Subhanahu Wa Taala izin makan ke tak? Boleh makan. Cuma dalam mazhab Syafi'i memang bab ni memang saya rasa saya tak cenderung kat situ. Mazhab Syafi'i Imam Syafi'i kata, memang binatang yang digonggong datang tu, binatang tu kena samak. Habis itik rasa tanah. Dia kata kena samak. Memang rasa tanah itik. Imam Malik kata Allah tak sebut apa tau. Bila dia bawa balik kita boleh makan. Dia kata takkan gigitannya dimakan tetapi jilatannya disamak. Takkan macam tu, dia kata. Dia gigit tu air dia lagi teruk, dia kata. Tapi Tuhan tak suruh samak. Menunjukkan yang kalau anjing jilat bekas minuman tu dan basuh beberapa kali tu, dia amal ibadah, dia kata. Disebabkan isu amal ibadah. Sebab tu pada dia, kalau selain daripada tu, dia bukan najis mughalazah. Wallahu alam. Yang dalam bab ni memang ada keluasan lah. Selalu orang tanya saya, macam mana Ustaz? Saya kata untuk orang yang memang tidak ada interaksi dengan anjing, saya rasa tak ada masalah sangat. Macam kita, tak ada masalah sangat. Tetapi kalau orang yang memang dia jaga kawanan kambing, guna anjing contoh kan. Ataupun orang yang buta, orang Islam yang buta, ada anjing, oi bantu. Anjing ni dia cerdik mana ada binatang lain boleh latih macam anjing. Lampu merah dia berhenti, lampu hijau dia berjalan, ada lubang dia tolak tuan dia tak bagi jatuh lubang. Mana ada binatang itu? Bawa kucing lari habis, tak tahu pergi mana tu kan. Kita nak panggil dia pun tak main-main kan. Jadi dalam keadaan macam tu dia ada hajat yang besar pada tu. Pada saya kalau dia nak ambil pandangan Maliki tu tak apa kot, kata kot. Sebab memudahkan dia. Takkan setiap hari dia bawa anjing sikit lagi samuk. Payah. Dia wallahu alam. Cuma kalau untuk orang lain yang tak ada hajat tu, pada saya tak apalah. Pandangan Syafi'i itu lebih berhati-hati. Okey? Wallahu alam. Ada soalan? Ya. Allah. Ya bozok. Lekat habis. Ibu bapa meninggal, okey? Okey. Ya. Okey, ada agakan langsung ke ataupun tak tahu terus? Tak tahu terus, bayar je berapa boleh. Katalah macam rasa-rasa ada kot 2-3 tahun, ambil je 3 tahun. 3 tahun, kalau 30 dah 3, 90 fidyah. Kalau kat sini apa? RM5. 90 darab RM5 berapa? Berapa bagi? 450. 450 bayar lah untuk 3 tahun. Oh tu dia. Untuk seorang? Awak banyak orang? Untuk bayar fidyah. Ingatkan dia bayar fidyah dengan satu trailer. Untuk berapa banyak dia tak masuk. Memang untuk guna untuk, memang dia satu trailer, dia beli satu trailer untuk bayar fidyah. Fidyah siapa? Uish, banyak betul. Oh, okey. Tu dia pertama kali dengar. Ya, berapa tahun dah tu? Tu. Boleh juga. Boleh. Dia apa ni apa? 450 orang, ataupun ulama fiqh kata orang yang sama tapi dia makan berkali-kali sampai 450 kali. Boleh lah kata. Sama apa beza? Ada sebahagian mazhab tak boleh, tapi saya setuju pandangan boleh. Macam contoh fidyah 60 orang miskin kan. Sama ada bagi kat 60 orang miskin ataupun orang yang sama 60 kali makan. Apa beza dia? Wallahu alam. Itu ada. Dia tak bergantung pada umur. Sebab Allahyarham nenek saya dulu, bila dia jadi macam tu kat dia, tak tua sangat. Dia tidaklah terlalu tua sangat. Saya ingat 70 lebih, baru nak masuk 80 apa gitu. Tapi dia bergantung pada orang. 60 ke bawah tu bergantung lah, kot-kot lah kita kata. Dia terantuk kepala jadi nyanyuk. Tu lain cerita.
Dah bos sihat. Duk jogging duk lagi semua. Okey, kita berhenti kat situ doh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.